Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kuliah kitab kita. Kita menggunakan kitab ringkasan Sirah Nurul Yakin. Jadi malam ni kita masuk muka surat 7. Muka surat 7 perenggan yang kedua daripada atas. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul aslamiyatu khadimatu ammihi Abi Lahbin summa Halimatu Sa'diyatu ila an balagha umruhu 4 sanawatin. Kata musannif, Suwaibah al-Aslamiyah yang merupakan hamba kepada Abu Lahab menyusukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas ibunya Aminah. Ini dia cerita tentang beberapa perempuan yang main peranan menyusu Nabi. Salah seorang dia ialah Suwaibah. Suwaibah ni hamba yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dia merdeka sebab dia gembira kan. Suwaibah ni wak mari khabar gembira kepada dia. Kata Aminah telah melahirkan seorang putera, bayi lelaki yang comel. Dia seronok, dia merdekakan Suwaibah. Jadi Suwaibah ni salah seorang ibu susuan Nabi. Ibu susuan Nabi. Selepas ibunya Siti Aminah beberapa hari, kemudian Suwaibah pun menyusu juga Nabi beberapa hari. Cuma kalau kita tengok dalam beberapa kitab sirah ni, antaranya kitab Badrut Tamami wan Nujumus Sawakibi, dia kata ada riwayat mengatakan semua sekali 10 orang. Kan 10 orang. Ada riwayat yang kedua kata 8 orang yang menyusu Nabi. Cuma dalam 8 orang ataupun 10 orang tu ada 3 orang perempuan ni nama dia sama, nama dia Atikah. Ada riwayat kata Nabi juga dipanggil oleh sesetengah orang, dia panggil Ibnu Awatik. Ibnu Awatik makna dia anak lelaki Atikah. Itu panggil Ibnu Awatik. Dia menyusu. Cuma masyhur yang kita duk dengar ibu susu Nabi ni Halimah lah. Pasal dia paling lama. Dia menyusu Nabi paling lama. Dan menjadi tabiat, ataupun kalau kita tengok dalam kitab yang diberi nama, orang panggil Rahiqul Makhtum dia. Dia kata kebiasaan orang Arab ni, kelaziman, jadi lazim dah benda ni. Setiap kali beranak, orang Arab ni zaman tu, dia akan cari orang Badui. Maknanya orang yang duduk di pendalaman tu menyusu anak dia. Dia jadi kelaziman.
Makna dia masyarakat Arab yang hebat-hebat ni, dia akan cari orang yang duduk di kampung-kampung tu, menyusu anak dia. Salah satu sebab dia kata, kerana nak bagi budak ni ketahanan badan dia tu power. Tu salah satu, duduk di kampung, udara bersih kan, jadi budak-budak ni tenaga dia jadi kuat. Nak berbiasa dengan suasana di kampung pasal udara bersih. Di pekan ni macam-macam wabak. Itu salah satu kelaziman. Jadi sebelum Halimah ni ambil, bermakna mak Nabi sendiri menyusu Nabi, kemudian Suwaibah ni. Dan ada riwayat kata Ummu Aiman pun sama juga. Ummu Aiman ni hamba yang diperolehi, maksudnya dipersakai oleh Nabi ni daripada arwah ayah dia, Ummu Aiman. Okey, yang ni dia kata Suwaibah al-Aslamiyah. Bermakna dia ni termasuk dalam senarai ibu susu Nabi. Cuma dia kata Suwaibah ni asal dia hamba Abu Lahab. Abu Lahab ni pak menakan betul. Kadang-kadang kita ni confuse ni, Abu Lahab ke Abu Jahal? Pak menakan Nabi? Abu Lahab. Bukan Abu Jahal. Abu Jahal dia bukan pak menakan Nabi. Dia cuma orang panggil bangsawan. Dia keturunan bangsawan juga. Kan Abu Jahal ni. Jadi yang betul-betul pak menakan Nabi ni Abu Lahab. Kalau kita baca dalam beberapa kitab sirah ni, Abu Lahab ni dia tubuh dia gemuk. Dia bukan gemuk biasa, gemuk kaum lah. Gemuk betul-betul lah. Ada setengah riwayat lah dia sebut gini. Abu Lahab ni dia suka nak buat sesuatu yang memperolok-olokkan Nabi. Dia suka Abu Lahab ni. Dalam sirah tersebut, dia pernah meniru Nabi semayang. Nabi tengah semayang, dia nak olok-olok Nabi, dia buat semayang. Cuma kerana badan dia besar, masa berdiri kiam boleh, masa rokok tergolek tu. Kalau dia boleh tergolek tu, makna dia besar mana? Tuan-tuan boleh agak dah kalau orang tak boleh rokok ni besar mana? Mau ton drum, 2 ton drum. Besar gila. Jadi dia nak olok-olok Nabi, lah dia malu. Pasal dia tak mampu nak rokok kerana dia terlalu besar. Abu Lahab tergolek jatuh. Cuma zaman tu tak ada kamera kan. Kalau ada kita dapat dah gambar tu. Abu Lahab tergolek. Cuma kita tak ada video tu. Tapi nak cerita Allah Ta'ala hina ni. Dia nak olok Nabi. Dan dialah yang ambil, setengah riwayat kata ambil pasir, tanah tu, dia tabur atas kepala Nabi. Ketika Nabi berdakwah naik atas bukit Safa tu. Wajak nanti pak belakang tu, dia ambil pasal dia bubuh atas Muhammad. Dia kata celaka betul Muhammad, kerana ni yang mari menjadi panggil kami ni. Wajak. Perbuatan Abu Lahab ni kebetulan masa dia tabur tanah tu ataupun pasir atas kepala Nabi yang mulia tu, Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib ni balik daripada memburu. Dia tengok, dia pi. Dia ambil busur nak panah, ketuk kepala berdarah tu. Abu Lahab tak berani. Walaupun badan dia macam tuan drum, dia tak berani tu. Dengan Saidina Hamzah tu dipanggil singa Allah. Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia dengan Abu Lahab dua beradik. Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Jadi Suwaibah ni hamba dia. Hamba yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Itu disebut tu hamba kepada Abu Lahab. Menyusukan baginda Nabi SAW selepas Aminah, yakni ibunya. Sebab tu Nabi apa sahaja yang bersangkut paut dengan dia, lebih-lebih lagi ibu susuan dia cukup mulia. Nabi cukup hormati. Nabi cukup jaga. Kalau kata ada kena mengena dengan dia, pernah berlaku kan, kalau tak salah saya Ummu Hani ataupun Halimah ni mari kan satu hari di padang Arafah. Jadi bila Nabi nampak perempuan tua ni, orang tak kenal, Nabi terus ambil kain selendang tu, apa kat bawah tu, beri duduk atas tu. Jadi sahabat lain tengok terkejut.
Apa dia Nabi mulia veteran ni? Rupanya ibu susuan dia. Oh, tu Nabi. Dia jaga sungguh. Ibu susuan dia. Dan satu lagi hikmah menyusu ni. Kata setengah ulama, dia mengubah tabiat. Tabiat ni dia ubah. Sebab tu Nabi tengok tabiat dia kemah, kejap badan. Pasal dia menyusu dengan ramai orang perempuan. Jadi menyusu itu mengubah tabiat kanak-kanak. Sebab tu tengok susu main peranan tak? Main peranan. Sebab tu cerdik susu kambing. Kita hayun susu lembu. Tu, nampak tu. Orang Yahudi dia great cerita, kata minum susu kambing ni panas lepas balak. Jadi dia suruh kita minum susu lembu. Dia minum susu kambing. Sebab tu dia cerdik. Nampak tu, great cerita. Susu tu main peranan tau. Susu tu main peranan. Serupa lah ni bab ni. Kemudian Halimah As-Sa'diyah pula menjadi ibu susunya sehingga baginda Nabi berumur 4 tahun. Makna dia perjanjian Halimah ni dengan mak Nabi ni 2 tahun. Kan? Jadi Nabi duduk dengan mak dia seminggu lebih kurang gitu, 10 hari, mari Halimah. Jadi dalam masa Nabi duduk dengan mak dia tu, masa tu Suwaibah menyusu. Kemudian Nabi diambil oleh Halimatus Sa'diyah ni, bawa pergi ke kampung dia tu. Jadi perjanjian mula-mula dengan mak Nabi ni 2 tahun nak menyusu Nabi. Dalam masa 2 tahun ni, 6 bulan sekali dia akan bawa Nabi ke Mekah untuk bertemu dengan ibunya. Itu perjanjian Halimah dengan mak Nabi Siti Aminah ni. Sebab tu bila cukup 6 bulan, dia bawa Nabi pergi Mekah, tunjuk kat mak dia. Duk main dengan mak dia, balik ke kampung Halimah pula. Cukup 6 bulan, mari pula. Jadi yang bila jadi 4 tahun ni, kerana Halimah tak mau lepas. Bila cukup 2 tahun perjanjian tu, dia bawa Nabi pergi kepada mak dia. Kemudian dia minta suruh bagi dia bela lagi. Beri masa lagi untuk dia bela. Sebab dia dah nampak keberkatan yang dibawa oleh Nabi. Dalam rumah dia, suasana rumah dia, kampung dia jadi berkat. Pasal ambil Nabi ni bela. Tu dia sayang Nabi tu. Dia minta tambah 2 tahun lagi. Mak dia pun bagi. Tu dia kata sini 4 tahun. Umur Nabi 4 tahun duduk dengan Halimah ni. Sebab dia nampak sangat Nabi ni. Sebab tu Nabi mempunyai ramai saudara angkat. Sebab menyusu tu, kawan hak menyusu dia ada anak. Nampak? Menyusu juga. Nabi pun menyusu juga. Sebab tu ada dalam kitab Badrul Tamam kata, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib tu, pangkat dia dengan Nabi pak menakan. Satu. Yang keduanya, saudara susuan Nabi. Ada riwayat kata, Hamzah ni juga pernah menyusu dengan perempuan yang menyusu Nabi. Jadi dia dengan Nabi tu saudara susuan Nabi. Perempuan yang menyusu Nabi tu, Saidina Hamzah pun menyusu perempuan tu juga. Itu tabiat orang, kelaziman dia. Sebab tu dia kata saudara Nabi susuan ni ramai. Sebab ibu susuan Nabi ramai. Antara dia kata, kalau lelaki ni nama dia Abdullah bin Al-Harith. Hari ni suami Halimah. Suami Halimah ni nama dia Al-Harith bin Abdul Uzza. Suami bagi Halimah. Digelar dia Abi Kabsyah. Abi Kabsyah. Kita ingat Kabsyah ni nasi arak. Nasi Kabsyah. Abi Kabsyah nama dia. Dia dengan Halimah ni puak yang sama. Sa'diyah. Bani Sa'd ni. Sa'diyah. Jadi dia kata Halimah binti Abi Du'aib daripada Bani Sa'd bin Bakrin. Suami dia pun sama juga. Jadi Nabi ada saudara susuan ni anak Halimah lah. Antara dia kata nama dia Abdullah bin Al-Harith, Anisah binti Al-Harith, Hudafah ataupun Judamah binti Al-Harith. Ni yang kata setengah ulama sebut nama dia Asyaimah. Dia ni anak Halimah, saudara susuan Nabi. Okey, habis. Jadi 4 tahun. Bila cukup 2 tahun dia pergi hantar, dia minta tambah
Nabi bagi. Duduklah 4 tahun dengan Halimah. Dalam masa 4 tahun ni lah, berlaku peristiwa belah dada tu. Peristiwa belah dada kali pertama. Kata setengah riwayat, dia kata ada 2 orang berjubah putih diambil Nabi ketika Nabi sedang bermain dengan kanak-kanak yang sebaya dengan dia. Awak pergi baringkan Nabi belah, keluarkan hati, jantung. Dilihat oleh budak-budak ni menjerit riuh. Dia kata Muhammad kena bunuh, Muhammad kena bunuh. Jadi jeritan itu sampai kepada telinga Halimah. Terkejut Halimah, panggil orang kampung pergi tengok. Dengar cerita kata Muhammad dibunuh ni. Tanya budak-budak, di mana? Depa pergi tunjuk. Tu, dekat situ. Pakak pergi penuh. Pergi sampai tengok Nabi duduk dalam keadaan muka pucat. Masa tu barulah Halimah ni rasa tak sedap. Bahaya ni kalau budak ni duduk lama ni, sekali apa-apa jadi sekali. Mak dia mesti marah. Tu yang dia nekat pergi hantar. Kalau boleh dia nak biar lama lagi. Nabi hidup dengan dia. Tu kata keberkatan Nabi ni. Bukan setakat manusia yang dapat rahmat Nabi ni, binatang pun dapat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun dapat rahmat. Dibangkitkan sebagai umat Nabi ni. Orang berebut nak jadi umat Nabi, kita dipilih. Nampak tak? Berkat. Kemudian dia kata wafatu ummihi, kematian bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi balik umur 4 tahun, kemudian Nabi duduk dengan mak dia. Mak dia bela, dibantu oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman pun tolong mengasuh apa semua. Sampailah umur Nabi 6 tahun. Sampai umur Nabi 6 tahun, mak dia pun duk perhati tengok anak ni. Bila tengok Muhammad ni, teringat suami Abdullah. Tengok anak, teringat ketuk laki. Tok laki meninggal kan. Anak pula tak ada tengok ayah, mati dah, duduk dalam kandungan lagi. Ayah meninggal. Jadi mak dia pun duk perhati tengok anak dia. Dia kata lah ni bawa dia pergi ziarah kubur ayah dia. Tu yang berlaku tu. Kematian tu berlaku ketika tu. Dia kata tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal madinati. Ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah itu meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang dari Madinah. Hari ini orang panggil Madinah lah. Dulu dipanggil Yasrib. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun. 4 tahun duduk dengan orang. 2 tahun baru duduk dengan mak, meninggal mak. Allah Taala uji Nabi. Kesabaran tinggi Nabi. Kecil lagi 6 tahun mak meninggal. Baru nak rapat dengan mak ni 4 tahun duduk dengan orang. Tiba-tiba Allah Ta'ala ambil mak Nabi meninggal. Cuma meninggal tu ketika dalam perjalanan nak balik. Sebab mak Nabi dengan Nabi ni pergi ke Madinah ataupun Yasrib, tujuan dia nak pergi ziarah kubur suami dia. Jadi kata setengah ulama, dia duduk sebulan di Yasrib ni. Dalam masa sebulan ni dia pergilah ziarah adik-beradik belah suami dia. Ingat tak kita pernah cerita dulu? Abdul Muttalib ni lahir di Madinah. Dia ni orang Madinah. Jadi adik-beradik dia ramai di Madinah. Tu yang kata dalam perjalanan nak pergi ziarah kubur ni, Abdul Muttalib tu pergi sekali lah. Siti Aminah, mak Nabi, Ummu Aiman, Abdul Muttalib. Jadi ambil masa sebulan duduk di Yasrib tu. Pergi ziarah kubur, pergi ziarah adik-beradik belah sana lah. Cukup sebulan nak balik. Bila nak balik ni sampai satu tempat dipanggil Abwa'. Kalau kita tengok dalam peta kedudukan Abwa' ni lebih kurang 200 km lebih daripada Madinah. Maknanya lebih kurang tengah-tengah lah. Nak sampai ke Mekah lagi 200 lebih. Sampailah Mekah. Di situ satu tempat meninggal dunia. Sakit meninggal di situ. Dikebumikan di situ.
Dia buat. Hari ni ada setengah driver dia pergi. Dia bawa jemaah dia, masa nak masuk ke Mekah ada pergi singgah situ. Singgah dia buat makam perkuburan mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Aqidatun Najin dia kata, Nabi pergi kubur tu bila dah jadi rasul. Nabi pergi kubur mak dia. So, mak Nabi pergi, tujuan dia minta doa supaya Allah Taala bangkitkan mak dia. Kemudian mak dia syahadah. Sebab tu yang ulama kata ada pandangan kata mak Nabi tu Islam, situ ambil pandangan tu. Dia bukan kufur, dia bersyahadah. Disebut oleh pengarang kitab Aqidatun Najin tu, dibuka tengok. Dia kata mak Nabi ni beriman sebab Nabi doa minta, ya Allah kembalikan ibuku mana, bagi nyawa balik kepada ibu untuk dia bersyahadah kepada aku, naik saksi bahawa aku ni Rasulullah, kemudian dimatikan semula. Begitu juga ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebab tu tengok bila orang sebut Sayyidina kan, kalimah yang sebut Sayyidina, dan ada setengah orang dia sebut radhiyallahu an. Dia sebut ayah Nabi, dia tambah belakang radhiyallahu an. Kalau radhiyallahu an ni mesti beriman. Kalau tak beriman tak sebut kalimah radhiyallahu an. Mana boleh sebut? Tu pandangan. Pandangan yang mengatakan ayah Nabi dan mak Nabi ni mati dalam agama Islam. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, mak Nabi dengan ayah Nabi ni orang tak panggil kafir, orang panggil ahli fatrah. Istilah kafir yang sebut ni tak sedap. Terasa lah kalau kita kata ayah mati kafir lah. Kita terasa lah. Jadi Nabi sebut ahli fatrah, mana ahli yang hidup belum dibangkitkan Rasul. Mereka ni kalau buat maksiat pun masuk syurga, sebab mereka tak mukallaf. Tahu tak mukallaf? Syarat mukallaf kan, dibangkitkan Nabi kepada mereka. Jadi zaman mak Nabi dengan ayah Nabi, ada tak Nabi bangkit? Tak ada. Hidup zaman tak ada Nabi, tu ahli fatrah panggil. Tu bila ahli fatrah buat dosa buat apa, tak ada orang nak cerita benda ni tak boleh buat, benda ni tak ada masalah apa. Jadi mari mana yang kata masuk neraka? Kalau nak cerita kata ayah Nabi itu kufur, tak beriman dengan Nabi, masuk neraka. Masuk neraka lagu mana pula ahli fatrah? Syekh Idris Al-Marbawi buat kitab Bahru Mazi tu. Pergi buka kitab Bahru Mazi tu, jilid 18. Tengok bab syurga tu. Ada setengah ulama dia bahagikan syurga tu 3 je. Satu dipanggil syurga anugerah. Jadi syurga anugerah ni siapa yang akan masuk? 2 golongan je. Kanak-kanak yang mati sebelum balik. Tak kira anak orang beriman ke, anak orang tak beriman ke, mati sebelum balik masuk syurga. Syurga apa? Syurga anugerah tu. Yang keduanya yang masuk syurga anugerah ni ahli fatrah. Bila sebut ahli fatrah, orang yang hidup sebelum Nabi bangkit. Tak ada Nabi diutuskan pada mereka. Mereka ni masuk syurga. Bila masuk syurga, mesti orang beriman. Mana boleh masuk syurga orang tak beriman? Jadi nak kata kafir tak masuk syurga. Nak tu? Hanya nak sebut gitu. Jadi kalau kata tak reti, duduk diam sudah. Ini pandai-pandai mak Nabi kafir, mati kafir. Sekeh kepala orang tu. Hanya sebut gitu. Ulama pun nak cerita tu, nak sebut fatrah pun memang ada pandangan lah, tapi kita nak sebut tu tak gamak. Ini nak pakai ni duduk kafir. Jangan gitu. Cuma ada orang duk sebut tu pasal dia kata ada hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Pernah seorang ni tanya Nabi, "Aina abi?" "Ya Rasulullah ni Muhammad, aina abi ya Rasulullah, mana bapak saya?" Nabi kata finnar, dalam neraka. Laki ni bila dengar finnar ni berasa lah masuk, ayah masuk neraka. Dia pun pusing belakang nak balik. Nabi panggil, "Abuka kan wa abi." Bapa engkau dan bapa aku finnar, dalam neraka. Nabi kata. Nampak tak? Tu pegang hadis tu. Tu yang keluar pandangan kata ayah Nabi masuk neraka, mak Nabi masuk, pakai Nabi sebut diri. Jadi ulama yang kata mak Nabi Islam ni, dia kata abi di situ bukan ayah dia. Abi itu Abu Talib. Abi itu maksud Nabi Abi Talib tu.
Sebab dia tak beriman. Dia tuju ke Abi Talib. Sebab yang bela Nabi siapa? Abu Talib. Tu Nabi sebut bapa aku. Dan bapa engkau di dalam neraka. Kata ulama, maksud Nabi bapa itu Abu Talib. Tu pun ada pandangan kata dah Abu Talib masuk juga. Sebab dia beriman. Tu kadang-kadang kita nak sebut takut juga. Kan ada pandangan ni jangan sebut kafir ni. Tak gamak. Ingat tu. Jadi masa pergi ziarah ayah Nabi tu. Ziarah dah siap semua nak balik Mekah dah. Tengah-tengah perjalanan tu sakit Siti Aminah. Bila sakit Allah Ta'ala ambil terus. Nabi pergi ziarah, Nabi minta doa bangkit. Mak Nabi. Ini pandangan ulama. Pandangan ulama. Sebab Nabi kan, kalau kita fikir gini lah. Setiap Nabi ni Allah Ta'ala beri kelebihan. Betul tak? Jadi dia ada khususiyah lagi. Perkara yang dikhususkan bagi Nabi. Orang lain tak dapat. Satu kisah ni. Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq alaihi salam ni anak Nabi Ibrahim daripada isterinya yang bernama Siti Sarah. Ketika Siti Sarah mengandung tu umur 90 lebih. Baru mengandung. Tu dipanggil Ishaq. Ishaq tu ambil pada Dohak. Dohak ni ketawa. Pasal boleh mengandung 90. Gelak. Digelak-gelak. Dohak. Ishaq. Nama tu. Dapat Nabi Ishaq. Setiap Nabi ni Allah Ta'ala beri kelebihan. Tengok umur 90 boleh mengandung ni. Pasal nak jadi Nabi. Kemudian lahir Ishaq. Ishaq pun Allah Ta'ala beri kelebihan lagi. Kelebihan apa? Doa dia makbul. Allah Ta'ala uji Nabi Ishaq ni mata dia kelabu. Tak nampak. Dan dia ada 2 orang anak. Seorang nama Aish. Yang kedua nama Yaqub. Mereka ni kembar. Dalam kitab Jam'ul Fawaidi wa Jawahirul Qalaidi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Kita sebut nama kitab ni, sekali bila kita cerita kisah ni, kita biar betul macam Doraemon. Takut tu, sebab tu saya sebut siap-siap kitab tu. Jadi kalau tuan-tuan nak rujuk, ambil di mana? Pergi buka kitab tu. Jam'ul Fawaidi wa Jawahirul Qalaidi karangan Syekh Daud Al-Fatani. Dia kata masa Nabi Yaqub dengan abang dia duduk dalam perut mak dia ni Allah Ta'ala beri dengar percakapan anak dia 2 orang dalam perut. Cerita apa pula dah Ustaz ni. Tapi buka kitab tu, Syekh Daud tulis dalam kitab dia tu. Kutubur Rabbani. Saya silap saya. Gelaran Syekh Daud ni Kutubur Rabbani, wali kutub. Syekh Daud ni power. Karamah Syekh Daud. Dia kata mak dia dengar suara Yaqub dengan Aish. Letak nama Yaqub, letak nama Aish ada sebab. Mula-mula suara Yaqub dulu. Yaqub kata dekat kembar dia. Dia kata hang, bahasa kita lah. Aku terbit dulu lah. Lepas aku terbit baru hang keluar. Yaqub ni kata kat saudara kembar dia dalam perut. Saudara kembar kata, hang kalau keluar dulu, aku belah ni. Aku belah kot tepi. Tubik kot tulang rusuk mak ni. Kalau hang keluar dulu. Mana dia tak bagi Nabi Yaqub keluar dulu. Kalau keluar juga, dia nak keluar kot belah ni. Tulang rusuk. Mak dia dengar. Suara anak dia. Dalam perut. Lepas tu Nabi Yaqub kata, kalau macam tu tak apalah, aku tak mau mak sakit, tak apalah hang keluar dulu. Tu Aish jadi abang. Sepatutnya Nabi Yaqub keluar dulu. Tu digelar, diberi nama dia Aish. Aish ni maknanya kasak sikit. Orangnya dia kasak sikit. Pasal mak dia pun nak belah gitu kan. Nabi Yaqub kata jangan. Tak apa-apa hang keluar dulu lah. Sebab tu Aish bila dia keluar, perangai dia kasak sikit. Kemudian dia ni minat benda-benda lasak. Benda-benda hak jenis guna tenaga. Antara dia memburu. Dia memang minat memburu. Jenis orang jenis badan itu, kasak tu. Dia minat. Jenis memburu ni. Kemudian Yaqub ni jenis lemah lembut. Yaqub ni orang lemah lembut sebab dia mengalah kan. Jadi bila keluar dia, letak nama Yaqub. Orang yang lemah lembut.
Mak dia cukup sayang Yakub ni. Pasal dalam perut lagi berbakti dengan mak. Mak tu. Tu nak cerita kata setiap nabi ni ada kelebihannya Allah Taala bagi. Cuma nak cerita Nabi Ishak ni kelebihan dia doa dia makbul sebab Allah Taala uji dia mata kelabu. Jadi malaikat Jibril mari, wahai Ishak, Allah Taala beri kelebihan kepadamu, berdoa saja Allah Taala makbul terus. Antara doa yang Allah Taala nak makbul, kata Jibril, ada dua doa yang akan dimakbulkan. Pertama, hang boleh minta anak hang jadi nabi. Salah seorang anak hang ni, hang boleh minta doa jadi nabi dan dia akan jadi nabi. Allah Taala akan makbul. Yang keduanya, hang boleh minta salah seorang anak hang ni untuk jadi raja. Makbul doa. Jadi berlaku yang Nabi Ishak minta doa jadi nabi ni Nabi Yakub. Sebab tu keturunan dia Nabi Yusuf. Nampak tu mari tu. Keturunan tu. Tu kelebihannya. Setiap nabi Allah Taala bagi. Daripada keturunan Yakub. Yakub lah digelar Bani Israel. Israel ni keturunan dia dipanggil Bani Israel. Nampak? Apa makna Bani Israel? Israel ni apa makna dia? Hamba Tuhan. Abdullah lah kalau bahasa ini. Abdun, hamba. Allah tu hamba Allah. Israel tu hamba Tuhan. Hamba Allah. Bani Israel keturunan hamba Tuhan. Siapa dia? Yakub. Ni nak cerita kata setiap Nabi ni Allah Ta'ala beri. Khususiah tu. Yang tak ada pada orang biasa. Termasuk hak kata boleh minta mak bangkit tu. Itu dipanggil khususiah. Benda yang tertentu Allah Ta'ala bagi setiap Nabi ni khususiah. Jadi kita kata boleh ke berdoa? Khususiah, kerti tak khususiah? Benda yang istimewa Allah Ta'ala nak bagi. Boleh berlaku lah. Baik. Ketika itu baginda Nabi SAW berumur 4 tahun. Berumur 4 tahun. Hak tadi tu yang kata masa duduk dengan Halimah tu, bawah tu nombor 1 tengok, tuan-tuan baca tu. Ketika baginda sedang bermain-main dengan rakan-rakannya di kawasan peliharaan kambing di belakang rumah Halimah, tiba-tiba baginda dibawa oleh 2 lelaki berpakaian putih, Jibril dan Mikail. Hak belah dada itu tadi tu, masa umur 4 tahun tu. Dia kata mereka membaringkannya dan membelah perutnya, kemudian mereka membasuh hatinya. Peristiwa itu menjadikan Halimah berasa takut dan mengembalikan Nabi kepada ibunya. Tu hak kita lupa baca atas nombor 1 kecil. Nak cerita kata umur 4 tahun berlaku peristiwa belah dada. Cukup 4 tahun, Halimah pun tak boleh tahan dah, hantar terus ya. Nabi kepada mak dia. Masa duduk dengan mak dia 2 tahun, berlakulah peristiwa wafat ni. Mak Nabi ni. Dia kata ada pendapat. Dia buat nombor 2 kan. Dia buat nombor 2, dia tulis tu. Ada pendapat, ada yang berpendapat baginda sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya dan Ummu Aiman pergi ke Madinah. Jadi kata di sini 3 orang lah. Siti Aminah, Ummu Aiman, Nabi. Makna Abdul Muttalib tak ada. Jadi yang kata Abdul Muttalib ada sekali tu riwayat lain. Pendapat lain. Ini pendapat di sini dikata 3 orang je lah. Bila mak Nabi meninggal, jadi Nabi ni pulang bersama dengan Ummu Aiman. Kemudian diserah kepada datuknya yang bernama Abdul Muttalib. Habis. Nampak? Dia kata waqad zahabat ilal madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Ini ada. Ibunya pergi ke Madinah untuk menziarahi perkuburan bapaknya. Pergi ziarah kubur ayah. Ni kata tak boleh ziarah kubur. Ngaruk kubur pun tak boleh ziarah. Kan? Pergi ziarah kubur, mengingatkan mati. Hari ni sampai kubur pun tak boleh pergi. Kacau. Kan? Kalau belah-belah Indon ni lagi kerau dia punya ni. Syadid ni. Syadid sangat. Kan? Saya dengar seorang ustaz tu. Tengok dahi ni hitam. Dia buh apa aku tak tahu. Ni, dia kata apa? Ni. Kerak janggut ni haram terus dia buh. Dia bubuh haram terus. Berdosa besar. Potong janggut. Kita tak sampai tahap tu. Kan? Dia haram terus. Dia tahu. Nak ada syadid. Orang kata boleh ziarah kubur. Haram ziarah kubur.
Oh, ulat dah. Macam-macam ni. Tu kena mengaji ni, kena beri faham tu betul. Kan, mana tak boleh ziarah kubur ni, nak boleh ziarah kubur. Dia kata boleh, masa ni Nabi kecil lagi. Memang boleh ziarah. Nabi masa dah dewasa pun duk pergi bakek tu. Tak dengar hadis Nabi duk pergi bakek tu. Duk pergi ziarah tengah malam tu. Malam, setengah riwayat Nabi pergi kubur bakek ni malam. Nabi duduk atas kubur. Kita kalau malam jangan duk terbaik main. Kan, keluar geng 606 lagi. Piramli 606 lari berterabur. Kita penakut. Kan? Itu dia kata. Ibunya pergi ke Madinah untuk menziarahi perkuburan bapaknya, yakni Abdullah, datuknya Abdul Muttalib, turut serta dalam perjalanan ini. Nampak? Mak Nabi, Ummu Aiman, Nabi dan Abdul Muttalib. 4 orang lagi. Dah. Habis. Bila berlaku kewafatan mak Nabi, Ummu Aiman ambil alih lah jaga Nabi. Bawa dalam perjalanan sampai Mekah, terus Tok Wan ambil. Jadi ketika itu umur Nabi 6 tahun. 6 tahun. Waqad dufinat bil abwa'i wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinati. Wal Madinati. Ibunya dikebumikan di Abwa', iaitu sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Makna mak Nabi ini dikebumikan di sebuah perkampungan dipanggil Abwa'. Ni Yasrib berasal daripada perkataan tasrib, celaan, makian. Itu perkataan asal Yasrib. Kemudian ditukar oleh Nabi kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. 220 kilometer. Iaitulah dipanggil Abwa' daripada Madinah Al-Munawwarah. Jarak tu 220 lebih. Hari ni kalau kita naik bas kan, nak pergi Madinah ke atau nak masuk Mekah, kita akan nampak signboard besar tulis Abwa'. Situ. So jalan tu pergi dalam lagi. Tempat makam ibu Nabi. Habis. Okey. Kemudian dia kata, fahadanathu ummu aymana khadimatu abihi Abdillah. Kemudian Ummu Aiman menambil alih jaga Nabi ini selepas ibunya wafat. Beliau merupakan khadam, mana hamba perempuan. Khadimah ni hamba perempuan lah, kepada ayah Nabi yang bernama Abdullah, bapa Nabi SAW. Ummu Aiman, dia orang Habsyi kulit hitam. Dia orang kulit hitam, macam Sayyidina Bilal. Mana orang kulit hitam ni kalau kita belajar kan, keturunan Ham bin Nuh. Dia Sam bin Nuh ni, dia Abul Arabi, keturunan Arab daripada Sam bin Nuh. Kemudian Ham bin Nuh ni keturunan Afrika. Cuma dalam kitab Jam'ul Fawaid kata, asal dia Ham ni tak hitam dia, tapi kerana dia telah melihat aurat ayahnya sedang tidur. Dalam kitab tu dia pergi tengok aurat ayah dia. Kalau tertengok tu lain, dia sengaja pergi tengok aurat ayah dia ketika sedang tidur. Nabi Nuh berdoa, suruh Allah Ta'ala uji anak dia ni. Dia jadi kulit hitam. Ham bin Nuh tu. Kemudian Yafit bin Nuh. Yafit ni Ya'juj wa Ma'juj, orang Turki. Ini mata sepek dia tu. Tu keturunan anak Nabi Nuh yang bernama Yafit bin Nuh. Seorang lagi nama dia Kan'an. Kan'an ni mati dalam banjir. Yang Nabi Nuh kata, main-main duduk atas ni. Dia kata tak apa, nak naik bukit, nak naik gunung. Yang tu zoom, hilang tu. Setengah nama kata Kan'an. Setengah kata nama Sam'an. Tu, mati. 3 lagi duduk atas kapal tu lah. Jadi Ham ni kulit hitam. Jadi sebab tu dia dinisbah Abu orang panggil Abu Habsyi.
kan, ataupun Abu Sudan ni. Abu Sudan, bapa Sudan. Maksudnya Sudan ni orang kulit hitam. Kalau Abul Arabi itu Sam bin Nuh. Sam bin Nuh. Okey. Jadi nak cerita kata Ummu Aiman tu kulit dia hitam. Hamba kepunyaan Abdullah. Kemudian wafatu jaddihi. Kemudian lepas pada Allah Taala uji Nabi ni dengan kematian mak dia, Allah Taala uji pula kematian Tok Wan. Bayangkan. 2 tahun juga. 2 tahun duduk dengan mak meninggal. Kemudian diambil alih oleh Tok Wan, nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni bukan nama dia, nama betul dia apa? Nak tengok ingat tak ingat? PKP ni besar. Nama apa Abdul Muttalib? Boleh jawab? 2 minit ni. 3 minit ni. Kan? Nama apa? Nama dia Syaibah. Kita dah itu kan? Nama dia Syaibah. Syaibatul Hamd dalam kitab Berzanji tu. Syaibah tu Abdul Muttalib kan tu. Syaibah nama asal dia. Okey. Jadi wafatu jaddihi, datuknya wafat. Qama dia kata qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalibi wa kana yuhibbuhu akthara min hubbihi li auladihi. Selepas kematian ibunya, baginda Nabi SAW dipelihara oleh datuknya yang bernama Abdul Muttalib, yakni Syaibah. Abdul Muttalib amat menyayanginya, lebih dari menyayangi anak-anaknya sendiri. Ada satu peristiwa kita pernah cerita dulu. Unta Abdul Muttalib ni, unta dia banyak. Jadi satu hari unta dia hilang, dia sayang tu hilang. Bila hilang, cucu ni umur 6 tahun duduk dengan dia, dia sayang cucu dia. Jadi hari tu dia pergi suruh Muhammad pergi cari unta Tok Wan. Nabi pun pergi cari. Bila cari unta ni bergerak daripada dekat ke jauh. Nabi ikut lah. Bila dia duduk tunggu tak balik, gelabah Tok Wan. Tok Wan menyesalnya aku bagi Muhammad pergi cari unta. Menyesal. Duk tunggu, Nabi balik bersama dengan unta tu. Unta hilang. Abdul Muttalib tengok unta tu, bukan nak pergi kat unta, dia pergi peluk Muhammad. Dia kata, Allah minta maaf lah Tok Wan, silap mujurlah hang tak jadi apa-apa, unta letak bila. Tidak dia sayang unta tu, tak peduli lah. Tu nak cerita kasih sayang Abdul Muttalib terhadap Nabi ni lebih daripada anak dia. Dia ada tempat duduk di tepi Kaabah ni, dinding dia tu, dia letak tempat duduk macam kapek lah, untuk orang duduk, orang hebat-hebat ni. Abdul Muttalib kan ketua kabilah Quraisy. Jadi tempat tu, anak dia siapa pun tak berani duduk, tapi Nabi duduk. Nabi pergi duduk. Pak menakan ni angkat Nabi tak tepi tu. Dia kata, Muhammad, hang ni apa lah, kalau bahasa kita lah, jangan duduk situ, kami pun tak berani duduk, hang pergi duduk situ. Tu tempat Tok Wan hang tu. Angkat Nabi tak tepi. Elok mereka balik, Nabi duduk balik. Elok Nabi duduk, mereka malah angkat. Dia kata, biar pergi tu. Sekali Tok Wan dia main bawah. Tengok Abdul Muttalib sampai. Dia kata, ni Abdul Muttalib tengok ni, duduk tempat. Dia kata, biar dia duduk situ. Cucu dia tak panggil cucu, anak aku hak kecil ni, dia akan jadi orang besar ni. Abdul Muttalib ni dia nampak dah tau, kelu tu cucu dia ni. Tu dia sayang betul. Itu dia. Lepas tu berhenti. Tanda di situ lah. Dia SOP kan. Bahaya juga tu. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat famata jadduhu wallahu alam. Tanda itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. اللهم تعالى وتعالى ارزقنا يا ربي فمن النبيين هزل المرسلين وإلى حمد وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.